Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani dan malam ini isu yang begitu kerap diperbincangkan di Astro Awani, begitu juga di luar sana, iaitu isu pendidikan. Sebelum merdeka, semasa merdeka dan selepas merdeka pun isu pendidikan akan kerap diberikan perhatian yang begitu dekat oleh semua orang dalam masyarakat, all stakeholders. Dan dalam konteks ini pun keterlibatan saya dalam institusi-institusi mahupun dalam kumpulan-kumpulan seperti ibu bapa di sekolah dan sebagainya pun begitu peka terhadap apakah kepentingan pendidikan itu dan rata-rata mahukan pendidikan negara menuju ke satu tahap yang maju. Kita tahu ada banyak penanda aras di luar sana termasuklah hingga ke pengajian tinggi. Kalau kita ikut pada senarai ataupun ranking universiti, kita melihat kepada prestasi pelajar-pelajar di bangku sekolah dalam bidang sains dan matematik dan sebagainya ataupun STEM. Semua itu memberikan, ada yang bimbang, ada yang ada positif dan ada yang berada di tengah-tengah. Tapi dalam konteks itu, di hujung minggu ini kita akan menyaksikan pelancaran pada satu perubahan ataupun transformasi yang besar pada sistem pendidikan kita. Pelbagai usaha telah pun dilakukan untuk mengambil kira pendapat semua kumpulan di dalam masyarakat dan kita akan menunggu dan nanti Astro Awani pun akan melakukan rancangan-rancangan secara langsung maupun rakaman untuk meneliti pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2013 ke 2025 itu. Tetapi sebelum itu ada eloknya jika kita berundur sedikit ke belakang dan melihat susur dan galur ke arah mana pelan pembangunan pendidikan ini akan menuju. Saya berterima kasih kepada Profesor Datuk Dr. Siddiq Baba, ahli panel Dialog Nasional Pendidikan Negara. Beliau juga pensyarah Universiti Islam Antarabangsa yang begitu tersohor sekali. Anak-anak murid Prof pun ada yang bertugas di Astro Awani. Terima kasih Prof. Tapi mungkin soalan pertama saya Prof sebagai seorang pendidik yang masih lagi berada secara aktif sama ada secara langsung dalam mendidik maupun dalam memikirkan pendidikan negara menuju ke depan itu, bagaimana Prof melihat transformasi dan pelan pembangunan pendidikan baru ini kerana masyarakat rata-ratanya mahukan suatu perubahan ke depan, anjakan ke atas dalam aspek kualiti dan juga kuantiti yang kita berikan keluar. Pada masa yang sama kita mahukan masyarakat kita lebih terdidik, pada masa yang sama kita mahukan suatu kelebihan dalam mereka menyertai industri dan membawa negara kita ke depan. Pada masa yang sama juga kita melihat kepada kesepaduan sosial ataupun penyatuan tanpa perbezaan yang ketara, dan ada yang melihat pada penyatuan itu banyaknya bergantung pada asas yang diberikan kepada anak-anak muda di sekolah misalnya. Pelbagai perkara, pelbagai desakan, pelbagai tuntutan, tapi tentunya dialog adalah jalan terbaik untuk melihat perkara ini ke depan. Terima kasih Saudara Kamarul. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para penonton yang dikasihi sekalian. Soalan Saudara Kamarul itu cukup menarik untuk kita bincangkan kerana sifat ilmu dan pendidikan dan dasar-dasar pendidikan ini ialah sesuatu yang dinamik. Dia tidak boleh statik. Okay. Sebab ilmu dan pendidikan sifatnya berkembang. Ya, research, penyelidikan, kajian, ya, dapatan lahir. Jadi kalau kita tidak menyesuaikan sistem kita, dasar kita, pendekatan kita ya untuk respon kepada cabaran dunia global dan juga keperluan domestik seperti yang Saudara Kamarul sebutkan tadi ya, sistem kita akan tercecer. Begitu ya. Yang sangat pentingnya ya apabila kita sebut pelan pembangunan pendidikan Malaysia ini yang kita rumuskan hasil dialog nasional yang berjalan antara April sampai Julai itu ya menarik kerana proses demokrasi berjalan, democratization terjadi ya. Ini yang memang satu langkah yang cukup berani oleh Kementerian Pendidikan di bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin ya. Iaitu mengapa tidak kita buka perbincangan kepada stakeholders. Stakeholders maknanya orang-orang yang berkepentingan dalam pendidikan. Ibu bapa, PIBG, golongan pakar, golongan spesialis kan, pihak luar, UNESCO contohnya ya, World Bank, Bank Dunia. Dia nak mengkaji setakat mana pencapaian ya, iaitu pendekatan pendidikan di Malaysia menghasilkan manusia yang berkualiti. Ini sangat penting. Sebab itu dalam perbincangan kita pada malam ini ya, kita cuba melihat bahawa meskipun kita cuba melakukan perubahan, asas-asas yang fundamental tentang contohnya dasar bahasa, kurikulum,
pembangunan kurikulum, pendekatan metodologi, pendekatan evaluasi penilaiannya, ya dia tetap dinamik. Kalau tidak, kita tak mampu menyediakan ya kelompok-kelompok yang punya wibawa, potensi hebat untuk respon pada cabaran globalisasi, apalagi keperluan domestik, terutama dalam soal kemajmukan masyarakat di Malaysia. Ini soal perpaduan seperti yang saudara Kamarul sebutkan tadi. Ya. Dalam konteks itu, Prof mempunyai sejarah yang panjang dalam pendidikan, telah pun melihat aspirasi polisi dan kemudian pelaksanaan pelan-pelan yang terdahulu sejak 50-an, 60-an dan kemudian hingga kini. Dan pelbagai perubahan sudah dilakukan. Namun ini mungkin cabaran paling getir dalam sejarah pendidikan negara, kerana dengan masyarakat golongan kelas menengah yang segitu besar, mereka juga lebih berketerampilan dalam memberikan pendidikan. Zaman di mana mungkin ibu bapa menghantar anak ke pintu pagar sekolah dan kemudiannya tidak mengambil tahu sehingga sekolah habis dan kemudian mengambil kembali anak-anak mereka, mungkin itu sudah tidak lagi berlaku. Dalam konteks sekarang, mereka ingin tahu hari ini apa yang sudah ditingkatkan pengetahuannya. Namun pada masa yang sama, ada yang mahu melihat bahawa pendidikan itu berfungsi sebenarnya hanya untuk pendidikan, bukan untuk menyediakan kepada industri, tetapi memberikan mereka insaniah ilmu itu, penghayatan ilmu itu. Bagaimana pelan pembangunan pendidikan ini yang telah pun melihatkan, saya kalau lihat data di sini, jumpa di 14 buah negeri, 16 dewan terbuka, 20 meja bulat, lebih 200 memorandum, 7,000 syur dilihat. Tapi akhirnya ia akan dinilai dalam bentuk implementasi yang akan dilakukan. Mungkin laporan-laporan penyata-penyata yang kita ada dulu pun cantik dalam aspek pengisian ini, tetapi pelaksanaan itu menjadi cabaran. Bagaimana dialog yang telah diadakan selama ini mengambil kira aspek pelaksanaan itu? Dia, kalau kita melihat penyata yang agak penting dalam sejarah pendidikan negara kita ialah penyata razak. Penyata razak. Ia memberikan asas, iaitu landasan bagaimana pendidikan harus bergerak di Malaysia dalam konteks masyarakat yang berbilang. Ini sangat penting. Yang kedua, kalau kita lihat dasar pendidikan negara 1996. Cuba juga melihat perspektif, iaitu pendidikan di peringkat rendah, menengah, dan juga pengajian tinggi yang berubah. Kemudian kita melihat persoalan bahasa berbangkit sehingga kini, sama ada bahasa Inggeris atau bahasa Melayu atau bahasa-bahasa sukuan yang lain, itu kita ambil timbangan. Jadi apabila kita kemukakan ini, pengalaman ini semua dengan masyarakat di seluruh negara, saya sempat menjelajah beberapa negara, kita ada tim kita yang meneliti, kita dengar, dan mereka ini faham apa maksud pendidikan, apa kehendak mereka, kan idealism yang mereka lontarkan kepada kita, baik di kalangan orang awam, kalangan guru-guru, kalangan PIBG, kalangan kelompok pakar, kalangan profesor-profesor juga kita ambil kira. Sebab itu terjadi pertemuan di 16 dewan terbuka di 14 negeri, 20 meja bulat. Kalangan orang kita kenal pasti, ada pengalaman, pengetahuan, kepakaran dalam bidang ilmu dan pendidikan. Prof, saya perlu potong Prof sebentar. Kita nak ke rehat sebentar. Tapi apabila kembali, mungkin Prof boleh ambil keluar contoh-contoh perbincangan yang hangat dilakukan di pelbagai negeri itu, kerana Prof pun hadir. Dan kita hubungkan itu dengan aspirasi rakyat dan apa yang akan dibawa oleh pelan pembangunan pendidikan ini untuk memenuhi aspirasi itu. Itu kita bincangkan selepas ini. InsyaAllah. Saya suka menjadi wartawan, tapi kadang-kadang pengetahuan yang saya dapat itu bukan sebagai wartawan, tetapi sebagai ahli dalam kumpulan PIBG misalnya, sebagai seorang peserta yang pergi menyokong sesebuah aktiviti di sebuah sekolah misalnya. Lebih banyak cerapan yang saya dapat. Tapi Prof lebih beruntung kerana Prof pergi ke seluruh negeri dengan stakeholders ataupun mereka yang berkepentingan yang datang untuk memberikan suara positif, negatif ataupun yang neutral di tengah. Boleh Prof keluarkan sikit pengalaman daripada situ, Prof? Pengalaman-pengalaman yang boleh dipetik keluar daripada
meja bulat dan sebagainya yang diadakan? Ya, memang banyak kalau kita kaji di kalangan responden itu ya. Kita berpendapat bahawa sebanyak 40% daripada responden percaya sekarang adalah masa yang sesuai untuk kita lakukan perubahan transformasi. Dan terdapat 56% di kalangan responden mengatakan sepatut dulu lagi. Bukan sekarang ya. Sebab sifat dinamiknya globalisasi dan kesan pada perubahan domestik ya, dan keperluan kepada pendidikan yang berkualiti. Ini dia. Kalangan responden itu ada yang punya idealisme yang agak cukup tinggi dan saya percaya ya perlu diimbangkan dengan pemahaman terhadap realiti gitu. Cuma satu perkara Saudara Kamarul yang harus kita perkongsi ya, bila perkembangan berlaku ya, pendidikan arus perdana ini tidak mudah ya untuk dikendalikan. Setuju. Dia kerana sifat kemajmukannya ya, akan berbangkit isu bahasa, isu kurikulum kan begitu, akan berbangkit isu evaluasi kualiti guru, training dan segala macam. Baik. Tetapi dalam pada itu kita lihat kecenderungan di sebahagian kelompok orang-orang Islam contohnya, dia cenderung kepada pendidikan Islam yang terlepas daripada arus perdana. Satu lagi elemen yang penting kita perhatikan Saudara Kamarul ya, iaitu kelompok-kelompok yang lebih suka mengamalkan bahasa ibunda dan budaya sukuannya dan menjadikan ini satu tuntutan dalam dasar pendidikan negara. Ini tiga perkara yang menarik untuk kita bincangkan. Setuju. Jadi dalam responden yang saya teliti ya, di tempat-tempat yang saya hadir, meeting yang saya hadiri begitu ya, benda-benda ini berbangkit. Tetapi asas kita, pertama, kita jangan lari daripada fundamental. Sama ada semangat penyata razak maupun Akta Pendidikan 1996 contohnya, untuk kita rumuskan satu pendekatan baru. Pertama, jangan kita korbankan bahasa Melayu. Contoh. Ya, dia harus dimartabatkan dan jangan pula diketepikan bahasa Inggeris. Kita harus perkasakan. Itu sudah menjadi suatu pendekatan yang cukup menarik kalau kita perhatikan. Yang kedua, soal etika contohnya, etik, sangat penting. Sebab itu asas nilai kita tekankan ya, untuk membentuk watak dan sosial yang baik. Yang ketiga, kita bersifat internasional. Di samping meraihkan keperluan-keperluan domestik. Sebab itu kita berbincang, waktu saya sebagai penasihat pendidikan negara bincang soal subjek sejarah sebagai contoh, kena diolah kembali kurikulumnya, pendekatannya, metodologinya, evaluasinya, supaya kalangan anak murid ya, dia rasa tertarik untuk belajar sejarah contohnya ya, untuk memperkongsi reflektif terhadap pengetahuan sejarah. Baik, ini penting sebab bagi saya Cik Kamarul kan, membina suatu bangsa ini, suatu negara bangsa ya, akhirnya kita akan menuju pada suatu tamadun. Ya, tetapi sebelum lahirnya tamadun, iaitu pengalaman yang lalu, kecapaian hari ini, merangka hari depan, dia ibarat macam mata rantai. Dia saling kukuh mengukuh. Ya, maknanya kita di kalangan pelajar, di kalangan pensyarah, di kalangan masyarakat harus reflektif. Kita harus ada pantulan tentang yang silam. Maka terjadilah hari ini, kekuatan hari ini kita jadikan asas untuk merangka kebaikan hari depan, perubahan hari depan begitu. Cik Kamarul ya. Dalam konteks itu ya Prof, akhirnya dia akan pergi kepada sistem pendidikan itu sendiri dan dia akan pergi kepada individu, iaitu pelajar ataupun murid itu sendiri. Dan ini digariskan dalam plan pembangunan itu. Tetapi saya ingin melihat aspek realiti. Kerana Prof juga di universiti mendidik bakal-bakal pendidik dan pendidik yang aktif di sekolah pun kadang-kadang masuk ke universiti kembali dan sebagainya. Jadi pengalaman yang bertembung itu sepatutnya juga melihat pada satu kearifan yang perlu datang. Dia perlu mengakui bahawa dalam era moden, pelajar bukan hanya penerima pasif. Pelajar sekarang sudah bergaul dengan teknologi asas seperti telefon pintar pada usia 6 tahun, 7 tahun.
iPhone 5, Samsung Galaxy S4 dan Note 2 itu bukan perkara asing. Cuma mungkin tak boleh dibawa sekolah. Tapi kalau kita pergi hari raya ke rumah terbuka mana pun, kita akan nampak ramai anak-anak muda dengan gadget ataupun alat teknologi komunikasi mereka. Dalam konteks ini, bagaimana asas untuk melihat kepada anjakan, 11 anjakan yang dikenal pasti itu melalui pendekatan kepada sistem dan juga tumpuan kepada murid itu akan mengambil kira peranan murid itu sendiri dalam menjayakan sebarang pelan pembangunan yang akan dilakukan ini. Perubahan dalam sistem Saudara Kamarul ini mesti bermula dengan dasar. Okey. Kemudian mengambil kira tentang keperluan strategi. Ya, strategi. Contohnya apabila kita melakukan pendemokrasian dalam dialog nasional ini, ya. Pertama kita beritahu kita nak ubah sistem kita. Yang kedua, mereka beritahu apa yang patut dirubah. Kan? Tapi harus kita insafi, ya, orang awam, orang bawah, layman, orang biasa. Mereka mungkin bercakap secara individual tentang pandangan mereka, persepsi mereka, kepentingan mereka tentang pendidikan. Okey. Ada yang mengatakan begini, kita ya sekolah satu sesi saja di Malaysia. Okey. Jadi dasar kita, sistem kita memperuntukkan adanya sistem vernacular. Itu kita sepakati sejak kita merdeka lagi. Dalam Penyata Razak sedemikian kan begitu. Walaupun penekanan kita akhirnya ya iaitu pengukuhan tentang kekuatan bahasa Melayu. Bahasa Melayu juga ya seperti dicakap oleh setengah-setengah pemimpin berdepan dengan cabaran bahasa internasional, bahasa sains, bahasa teknologi kan begitu. Ada setengah pemimpin mengatakan kalau kita tidak menggunakan bahasa Inggeris dalam sains dan matematik, kita bakal ketinggalan. Dan ini dijawab, kan kita boleh jawab bahawa tidak salah menggunakan bahasa Melayu di samping perkasakan bahasa Inggeris sebagai asas medium kita ini. Sebab terbukti ya, berdekad-dekad bahasa Melayu di Universiti Kebangsaan, bahasa Melayu di Universiti Melaya digunakan sebagai bahasa pengantar dalam sains, dalam teknologi, dalam perubatan, dalam farmasi, dalam dentistry, dan melahirkan tokoh-tokoh yang pakar. Ya, apabila mereka pergi ke barat, mereka menjadi fast learners sebab kita pentingkan juga bahasa Inggeris. Jadi kita semak kembali. Umpamanya isu PPSMY agak kontroversial. Jadi kita tinjau di kalangan ibu bapa ni tadi, stakeholders. Setengah di kalangan kelompok middle class, minta maaf saya sebutkan, Saudara Kamarul kan, mahu PPSMY ni dikekalkan. Tapi orang awam, orang bawah, ya, kalangan kelompok agama dia kata no. Kembali pada bahasa ibunda. Ini antara benda yang kita raikan, yang menjadi asas fundamental dalam kita bina ya pelan pembangunan pendidikan. Terima kasih banyak Prof. Tapi kita lihat yang kedua, apabila kembali banyak sebenarnya nak tanya Prof ni, tapi saya cuba gabungkan semuanya kerana pelbagai persoalan saya rasa di rumah pun kita berfikir ya. Akhirnya juga 10,000 lebih sekolah, sistem tu datang dari atas dan ingin diseragamkan ke seluruh 10,000 sekolah ini. Tentunya faktor geografi, faktor kualiti modal insan, guru-guru itu sebagai ejen yang begitu penting dalam pembangunan ni. Bagaimana nak memastikan di Sungai Gulang-Gulang di Tanjung Karang sama dengan di Kota Belud di Sabah misalnya. Jadi ada pelbagai jurang yang telah pun wujud dalam masyarakat. Tapi pelan pembangunan tentunya sudah mengambil kira semua ini, dan pelaksanaan itu tentunya perlu bergerak dengan mengambil kira perbezaan itu, tapi cuba membawa satu kesepakatan dalam hal itu. Itu kita bincangkan selepas ini, dan saya juga nak tambah kerana dalam kajian antarabangsa pun menunjukkan bahawa memang guru. Tapi satu lagi perkara, faktor antarabangsa itu kalau kita lihat di Jepun, konsep di Jepun sekarang mereka sedar bahawa komuniti yang tidak berpindah dan tidak keluar dari kepompong sendiri itu akan mati. Mereka menggalakkan pelajar mereka keluar-keluar dan mereka menggalakkan pelajar luar masuk ke dalam walaupun sejak di bangku sekolah untuk menggalakkan interaksi itu berlaku. Di Malaysia bagaimana? Semua itu dalam sudut terakhir ini dalam blok ketiga selepas ini. Faedah pendidikan untuk negara memang tidak dapat dinafikan langsung, bahawa kita tidak perlu mentikaikan. Semua orang faham bahawa pendidikan itu penting dan transformasi pendidikan itu memang ditunggu-tunggu semua, dan kita akan tahu tidak berapa lama saja lagi. Tapi sebelum itu kita bersama dengan Prof. Datuk Dr. Siddiq Babar sekali lagi.
Prof berada dalam dialog nasional pendidikan negara dan sebagainya, tapi soalan saya tadi sebelum rehat adalah bagaimana nak melihat kepada ejen yang begitu penting, guru. Ya. Kita ada 10,000 lebih sekolah dan kita tahu sekarang ada jurang-jurang yang telah berwujud. Jurang jantina misalnya, 68% daripada pelajar institusi pengajian tinggi adalah wanita. Di guru sekarang sekolah yang paling dekat sini pun ada 4 atau 5 saja guru lelaki. Sekolah itu semua muridnya lelaki. Jadi bagaimana pelan transformasi itu melihat kepada semua perkara ini, Prof? Ya, terima kasih Saudara Kamarul. Menarik soalan yang ditimbulkan itu. Kita ambil kira dan pertimbangan ya. Antara sektor luar bandar, pinggir bandar, dalam bandar, kelompok pendengar, sekolah-sekolah terpilih, asrama penuh, ya, itu semua kita ambil kira, ya. Tapi puncak yang ingin kita capai ialah kualiti pendidikan yang sifatnya menyeluruh. Sebab itu bila kita sebut dalam istilah pendidikan, pendemokrasian pendidikan, equality and opportunity dalam education, ini kita titik beratkan. Ya, dengan mengambil kira seperti Saudara Kamarul katakan melatih guru. Ya, sebab itu masa-masa mendatang ini ya dasar kementerian mengambil guru yang terbaik. Ya, guru yang terbaik yang berkualiti. Kalau dulu orang nak jadi cikgu, ya, last resort, pilihan terakhir. Sekarang tidak. Kita memilih guru-guru yang 30% the top ni tadi yang kita ambil, kita tawarkan begitu satu. Kemudian pendekatan latihan kita akan rombak kembali. Latihan perguruan lebih komprehensif, memahami ya faktor-faktor perubahan yang sedang terjadi. Yang ketiga, guru-guru yang sedia ada kita lakukan retraining dan retooling. Kita retrain, retool balik. Begitu. Umpamanya lah ya, kalau kita hendakkan pemberkasan bahasa Inggeris, gitu. Kita akan train guru-guru ini. Sama ada kita hantar ke luar negara atau bawa native speaker dari luar negara datang kembali latih dia orang begitu. Ya, perlu ada peningkatan ini. Ya. Kemudian bahasa Melayu sudah pasti. Ya, kita akan martabatkan sesungguhnya. Ya, walaupun banyak kritik lah ya diberi terhadap soal pendekatan begini. Ya, beberapa kongres yang sudah berlalu melihat respon nyata daripada kalangan masyarakat bahawa mesti kembali memartabatkan bahasa Melayu. Saya yakin kalau ada orang, Saudara Kamarul, mengatakan bahawa dengan bahasa Inggeris saja kita boleh maju. Saya berbalik Perancis ya, saya lihat sistemnya ya, tidaklah maknanya mundur sangat Perancis menggunakan bahasa Perancis. Saya pergi baru sini, saya pergi ke Belgium, saya pergi ke Belanda, saya pergi ke contoh Luxembourg. Saya tengok sistem dia orang menggunakan bahasa ibunda, tidak menggunakan bahasa Inggeris. Saya tidak katakan bahasa Inggeris tidak baik, saya juga mengajar dalam bahasa Inggeris. Tetapi harus ada kebanggaan, kecintaan kita pada bahasa ibunda, kerana laporan UNESCO memperakukan bahasa ibunda is the best tools untuk menjadikan budak learned person begitu. Ya. Prof, saya nak minta Prof janji lepas dilancarkan pun pelan pembangunan ni, nanti Prof kena datang kembali untuk kita lihat perjalanannya di akar umbi. Kerana kita tak boleh hanya membincangkan sebelum dilancarkan, tapi ketika sudah berjalan tu kita tidak melihat. Kerana saya rasa pelan ini tidak akan berjaya jika masyarakat sendiri tidak mengambil peranan yang proaktif dalam memastikan bahawa pendidikan negara bergerak ke hadapan. Apa peranan kementerian, kita akan menggalakkan juga pegawai kementerian untuk datang. Saya sendiri mewakili Astro Awani akan membenarkan sesiapa juga guru besar, pengetua, mana-mana pegawai pendidikan daerah maupun ketua pendidikan ataupun ketua pelajaran untuk datang ke Astro Awani dan berkongsi untuk meraih penyertaan masyarakat dalam membincangkan perkara ini. Sekianlah sahaja masa yang ada untuk hari ini. Terima kasih kepada Prof. Terima kasih juga kepada Kementerian yang telah membekalkan maklumat dan juga latar belakang untuk perbincangan ini. Dan kita saksikan nanti pelancaran pelan pembangunan pendidikan untuk negara, dan kita akan terus bincangkan dari semasa ke masa. Hantarkan pandangan anda sendiri ada Instagram, Facebook, Twitter dan juga terus ke laman sesawang astroawani.com. Sekian, selamat malam, terima kasih dan kita jumpa lagi. Terima kasih banyak Prof.